Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Johor Aman Jaya saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita yang anggun lagi bergaya pada malam yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah berkaitan insurans takaful. Jadi sebelum saya memulakan perbincangan kita semua pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita, dua orang ahli panel kita kepada anda semua. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya ialah ahli panel kita yang pertama, Saudari Nurin Sofia binti Ahmad Nazri. Beliau merupakan seorang mahasiswi yang sedang menuntut di Kolej Matrikulasi Johor dalam bidang sains fizikal. Selamat datang Saudari, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okey, jadi di sebelah kanan saya pula ialah ahli panel kita yang kedua, juga anggun bergaya, Saudari Nur Izzatul Farisha binti Rosli. Saudara Nur Izzatul turut merupakan seorang mahasiswi di Kolej Matrikulasi Johor, juga dalam bidang sains fizikal yang sama. Selamat datang saya ucapkan. Selamat datang. Alhamdulillah. Ya, sihat, Alhamdulillah. Okey, usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu insurans takaful. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kalau kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan insurans takaful ni dan apa jenis-jenis perkhidmatan dia. Jadi bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel kedua, Saudari Nur Izzatul. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada kita semua. Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin dan hadirat yang dihormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada tajuk forum kita pada kali ini, izinkan saya menerangkan tentang pengertian insurans. Insurans terbahagi kepada dua, iaitu insurans konvensional dan insurans takaful. Apa itu insurans takaful? Takaful adalah kata terbitan bahasa Arab kafala yang bermaksud jamin, dan perkataan takaful membawa maksud saling menjamin saling menjamin. Takaful ini adalah satu konsep insurans yang berlandaskan hukum syariah. Secara asasnya, konsep takaful adalah berteraskan kerjasama bertanggungjawab, perlindungan atau erti kata lain, ia memberikan perlindungan ke atas aset bersama dan menawarkan perkongsian risiko bersama ahli. Buat pengetahuan semua, syarikat takaful pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1985 selepas penggubalan Akta Takaful 1984. Syarikat insurans takaful ditubuhkan di Malaysia sebagai satu alternatif untuk pengguna beralih daripada syarikat insurans konvensional yang dipercayai membawa unsur riba, maisir dan al-gharar kepada masyarakat perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan syariah dan agama Islam. Sekian, terima kasih. Kembali kita kepada saudara pengerusi. Okey, terima kasih Saudari Nur Izzatul. Demikian tadi penjelasan yang tentang insurans takaful yang pada pandangan saya cukup terperinci dan kami semua dapat faham dengan baik. Jadi seterusnya sebelum itu seperti yang kita sedia maklum perniagaan dalam talian sudah popular dan mendapat sambutan masyarakat lah, terutamanya bila negara kita kena COVID-19 ni pada awal 2020. Okay, jadi antara perniagaan yang dalam talian yang kita semua dah pakai ataupun kita semua tahu ialah mungkin seperti Shopee, Lazada, Foodpanda, GrabFood yang saya yakin semua orang dah pernah pakai dan ada app tu dalam phone masing-masing. Lagi satu, pembayaran secara tanpa tunai ataupun cashless ni dah menjadi sebati dalam hidup kita. Terutamanya dalam zaman COVID ni kan, kalau sentuh-sentuh orang pas-pas duit nanti kan berjangkit pula. Okey, so jadi seterusnya tanpa melengahkan masa, saya ingin mohon penjelasan daripada ahli panel yang pertama, Saudari Sofia, tentang subtopik kita yang kedua iaitu mengenai jual beli dalam talian dan jenis-jenis kad dan juga perkhidmatannya. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli dalam talian bermaksud perniagaan yang dilakukan secara dalam talian di mana internet menjadi sebagai media perantaraan antara penjual dan pembeli. Manakala kad kredit pula merujuk kepada instrumen pembayaran ditetapkan yang menggunakan kemudahan kredit atau pembayaran yang diberikan kepada pengeluar kad kepada pemegang kad, dan apabila pada jumlah kad kredit yang digunakan oleh pemegang kad masih belum diselesaikan sepenuhnya atau sebelum tarikh yang ditetapkan, jumlah yang belum dilansaikan akan dikenakan faedah, keuntungan atau caj lain. Terdapat banyak bank yang menawarkan pembuatan kad kredit, sebagai contohnya CIMB Bank, MyBank, Bank Rakyat dan sebagainya. Kad diskaun pula bermaksud kad kertas atau dokumen yang diberikan kepada pemegang diskaun yang memberi hak kepada pemegang sesuatu barang ataupun sesuatu perkhidmatan. Misalnya kad diskaun kedai buku, kad diskaun alat elektronik, kad diskaun siswa yang diberikan kepada para pelajar yang layak. Sekian saja daripada saya, kembali ke pengerusi majlis. Okey, baik. Terima kasih atas pandangan dan pendapat daripada ahli panel kita yang pertama. Oleh itu, seterusnya kita berbalik pada topik kita yang pertama tadi, topik pasal insurans takaful. Panel kedua kita tadi ada sebut bahawa konsep takaful ni adalah berteraskan, yang pertama kerjasama, yang kedua tanggungjawab dan yang ketiga berteraskan perlindungan. Jadi saudari Noizatul, bolehkah kalau saudari jelaskan tentang lebih terperinci lah, apakah jenis-jenis perlindungan yang disediakan oleh takaful ni? Macam mana saudari? Silakan. Terima kasih saudara pengerusi. Seterusnya izinkan saya menerangkan sedikit tentang jenis-jenis perlindungan yang disediakan oleh takaful. Produk takaful yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat insurans secara amnya dibahagikan kepada dua kategori, iaitu produk takaful keluarga dan produk takaful am. Antara produk takaful keluarga yang disediakan adalah takaful perubatan dan kesihatan. Takaful perubatan dan kesihatan boleh memberi perlindungan sekiranya pengguna harus membayar kos rawatan persendirian seperti kos hospital dan penjagaan kesihatan. Takaful kesihatan bukan sahaja melindungi diri pengguna, tetapi ahli keluarga pengguna juga mendapat manfaatnya. Ia berdasarkan pelan takaful yang dipilih. Seterusnya, takaful pendidikan. Takaful pendidikan ialah pelan takaful yang memberikan perlindungan dan simpanan jangka panjang untuk membiayai perbelanjaan pendidikan tinggi. Perbelanjaan pendidikan tinggi anak-anak pengguna. Takaful akan menyediakan manfaat kewangan jika pengguna ditimpa tragedi yang dilindungi di bawah pelan berkenaan. Pada masa yang sama, anak-anak mereka yang akan mempunyai simpanan jangka masa panjang. Selanjutnya, kita beralih kepada produk takaful am. Antaranya ialah insurans nyawa. Insurans nyawa ini akan memberi perlindungan dan menanggung diri dan nyawa pengguna sekiranya berlaku risiko kematian, ketidakupayaan dan kesakitan sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Tujuan seseorang itu mengambil insurans nyawa di bawah takaful adalah supaya waris mereka mendapat hibah dalam nilai yang banyak. Selain itu, takaful rumah yang terdiri dari dua jenis, iaitu takaful rumah house owner dan takaful isi rumah, iaitu householder. Takaful rumah melindungi struktur rumah pemegang dari kerosakan dan kerugian disebabkan oleh banjir, kebakaran atau bencana lain. Takaful isi rumah pula melindungi isi rumah seperti perabot, barangan rumah, peralatan elektrik dan lain-lain dari kerosakan dan kerugian. Tidak lupa juga kepada takaful kenderaan. Takaful pihak ketiga yang melindungi anda dari kerugian dan kerosakan ke atas kenderaan pihak ketiga yang disebabkan oleh kemalangan, kecurian ataupun kebakaran. Takaful ini turut melindungi pemegang dari kerugian dan kerosakan ke atas harta, kecederaan dan juga kematian. Pelan takaful kenderaan yang menyeluruh akan melindungi pemegang dan juga pihak ketiga seperti penumpang dari kerugian dan kecederaan akibat kemalangan, kecurian atau kebakaran. Sekian, kembali semula kepada saudara pengerusi. Okey, itu dia sebentar tadi penjelasan daripada panel kita yang kedua mengenai jenis-jenis perlindungan insurans takaful yang pada saya cukup terperinci lah isinya. Memang tak dinafikan bahawa insurans takaful ni memang banyak kebaikan dia, seperti perlindungan yang disebut oleh ahli panel kita yang kedua. Macam saya dengar tadi ada pasal nyawa, pendidikan, isi rumah dan macam-macam lagi. Jadi pada saya
kita perlu beringat bahawa situasi yang tidak diduga dan luar kawalan ni boleh berlaku dekat kita bila-bila je. Tak kisah kan, kita senang ke kita susah. Jadi apa yang dalam kawalan kita ialah bagaimana kita bersedia untuk menghadapi situasi tersebut. Contohnya dengan cara yang paling mudah, dan topik ni kita ambil insurans takaful tadi lah. Okey, selingan kejap. Jadi bagi meneruskan lagi perbincangan kita, Saudari Sofia, apakah hukum menggunakan kad diskaun dalam urusan jual beli? Boleh saudari jelaskan? Sudah tentu Tuan Pengerusi Majlis. Baiklah, hukum menggunakan kad diskaun dia bergantung kepada situasi. Sebagai contohnya, hukum akan menjadi harus dan tidak gharar jika pihak penjual memberi diskaun kepada pelanggan setia, sama ada diskaun diberi secara terus atau melalui kumpulan mata. Sebagai contohnya, kad yang dikeluarkan oleh pihak kedai itu sendiri diberikan secara percuma kepada pelanggannya tanpa pembayaran pendaftaran atau pembayaran yunan bayaran tahunan. Misalnya kita dapat contoh, kad buku MPH biasanya diberi secara percuma kepada pembelian yang tinggi atau melebihi sesuatu harga dalam satu resit. Dalam masa yang sama, hukum kad diskaun boleh jatuh menjadi haram dan kerana adanya gharar, iaitu keraguan. Misalnya kad diskaun yang dikeluarkan oleh sesuatu kedai tersebut tetapi pelanggan perlu membayar dengan kadar minimum sama ada pada waktu pendaftaran ataupun secara tahunan. Sebagai contohnya, pelanggan perlu membayar RM10 atau RM20 setahun. Gharar di sini dapat dilihat semasa kita membuat pembayaran dan kita masih belum pasti apa yang kita akan dapat ataupun kita akan tidak dapat diskaun tersebut. Daripada Abu Muhammad Hasan bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW, aku menghafal suatu hadis daripada Rasulullah SAW. Tinggalkan yang meraguimu, lalu ambillah yang tidak meraguimu. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh itu, di sini sebagai umat Islam kita perlulah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghindari diri daripada mengambil sesuatu yang gharar. Sekian, berbalik kepada Tuan Pengerusi. Baik, terima kasih Saudari Sofia. Saya setuju, terutamanya dalam kad diskaun ke, kad kredit ke, kad debit ke, zaman sekarang ni memang penuh dengan keraguan ataupun macam yang saudari sebut tadi, gharar. So kita sebagai umat Islam kena berjaga-jagalah ataupun kita baca dulu terma dan kondisi, terms and condition dia sebelum kita apply untuk kad, apa-apa jenis kad lah. Okey, setelah kita mendengar pandangan melalui dua panel kita yang bijaksana ini mengenai dua topik tadi, yang pertama insurans takaful dan yang kedua jual beli dalam talian. Jadi untuk sesi sekarang ni saya akan buka soalan saya kepada dua-dua ahli panel, tak kisah siapa nak jawab. Kalau dua-dua nak jawab pun boleh juga. Jadi apakah kepentingan insurans takaful dan juga jual beli dalam talian dalam kehidupan kita sebagai umat Islam pada hari ini? Jadi silakan, siapa nak jawab dulu? Terima kasih saudara pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh pengerusi kita. Antara kepentingan memiliki insurans takaful adalah bertindak sebagai pelan simpanan. Selalunya pengguna didedahkan dengan fungsi insurans sebagai perlindungan nyawa dan juga harta. Namun, insurans juga boleh bertindak sebagai pelan simpanan untuk masa hadapan. Banyak plans insurans yang menawarkan ciri simpanan yang membolehkan mereka menuntut simpanan sebaik sahaja polisi mereka matang. Sekiranya pengguna mengambil insurans pada usia muda dan sihat, mereka mampu menuai hasil pulangan yang tinggi apabila tiba tempoh matang insurans. Seterusnya, insurans takaful juga merupakan persediaan menghadapi risiko. Tiada siapa tahu bila atau di mana risiko kematian, risiko menghadapi penyakit atau risiko kelumpuhan akan menjenguk diri. Tetapi bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menghadapi situasi seperti ini? Selalunya tanpa simpanan yang kukuh sudah pasti ibarat patah kaki hilang tapak untuk berdiri teguh menyelesaikan risiko-risiko yang datang tanpa diduga. Tambah pula insurans tiada, keselamatan keluarga ternoda. Kita tidak tahu bila atau di mana kita akan ditimpa kemalangan di atas jalan raya. Semakin bertambah usia, semakin tinggi risiko menghidapi penyakit berbahaya jika penjagaan kesihatan dipandang enteng. Jadi, pelindungan insurans dapat membantu pengguna sekeluarga dari segi kewangan untuk menghadapi ketiga-tiga risiko ini. Sekurang-kurangnya, ada pampasan untuk keluarga jika berlaku kematian, pampasan untuk menggantikan punca pendapatan terjejas akibat kelumpuhan dan pampasan untuk membayar bil-bil dan keperluan rawatan sekiranya ditimpa penyakit.
Akhir sekali, pentingnya insurans takaful kerana ia merupakan persiapan tabung anak-anak. Mulakan pemilikan insurans bermula daripada usia muda untuk menjamin masa hadapan anak-anak supaya terjamin, terutama sekali dari segi pendidikan. Kos pendidikan yang saban tahun semakin meningkat akan menjadi cabaran utama ibu bapa. Tiada ruginya kita melabur demi kecemerlangan anak-anak yang bakal memimpin negara di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Saudari Sofia ada nak tambah apa-apa ke? Boleh, Okey. silakan Saudari. Terima kasih Saudara Pengerusi. Dari saya pula terdapat banyak kebaikan jual beli atas talian. Antaranya kita dapat berurus niaga dengan lebih mudah kerana kita hanya memerlukan rangkaian internet yang laju dan juga laman sesawang atau penjual yang dipercayai, serta kita juga dapat membuat perbandingan harga daripada pelbagai kedai dan pelbagai jenama. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat beraneka pilihan sama ada dalam aplikasi ataupun laman sosial. Sebagai contohnya, aplikasi yang sangat popular pada era kita iaitu Shopee, Lazada, Instagram, Facebook dan juga TikTok yang banyak mempromosikan pelbagai jenis produk jualan. Bagi penggunaan kad kredit pula, dia dapat memudahkan kita dalam berurus niaga kerana kebanyakan kad kredit boleh menggunakan kaedah PayWave iaitu juruwang hanya perlu mengimbas kad anda atas reader sahaja, dan kad kredit juga ringan serta mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Dalam masa yang sama, kita juga dapat mengawal pembelanjaan kita untuk setiap tahunan, kerana setiap kali kita buat pembayaran, pihak bank akan menghantar SMS kepada pemegang kad sejumlah wang yang telah digunakan oleh kita setiap kali selepas membuat pembayaran. Maka kita dapat melihat jumlah wang yang kita gunakan pada setiap masa. Oleh itu kita akan lebih berjimat cermat dan membuat simpanan di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kedua-dua ahli panel atas jawapan mereka yang nanti. Jadi sebelum itu, saya yakin bahawa para hadirin tuan-tuan perempuan MD9 mungkin ada persoalan masing-masing. Jadi pada malam ini saya minta maaf kerana sesi forum ini adalah sesi rakaman. Jadi jikalau saudari ataupun saudara ada persoalan ketika rakaman ini nanti ditayangkan dalam Google Meet, para hadirin boleh sama ada live di ruangan komen ataupun menyuarakan sendiri persoalan yang ingin ditanya pada kedua ahli panel, dan nanti kita orang akan jawablah soalan itu nanti, insyaAllah. Okey, jadi baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada malam yang mulia ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar moga apa yang kita dapat pada malam ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa pun dah suntuk, masa amat menceburui kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih, entah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun dari diri saya. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir menyaksikan forum ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya memohon untuk mengakhiri bicara ini dan mohon untuk mengundur diri. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia sebentar tadi kami punya forum untuk kumpulan kami. Okey, untuk seterusnya saya yakin para hadirin, saudara atau saudari mesti mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada dua ahli panel kita yang cantik lagi bergaya. Jadi dengan ini saya silakan untuk sesiapa untuk menanyakan sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan. Silakan. Ada siapa-siapa nak tanya? Assalamualaikum, izinkan saya bertanyakan satu soalan. Bolehkah keluarga saya menerima wang bayaran dari syarikat insurans jika berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian saya? Harap dapat dijawab. Okey, soalan yang bagus. Jadi saya buka kepada mana-mana panel yang ingin jawab
Silakan saudari Sofia ataupun saudari Nur Izzatul. Okey, Assalamualaikum. Saya akan menjawab soalan daripada beliau tadi, iaitu bolehkah keluarga saya menerima wang bayaran dari syarikat insurans jika berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian saya? Kat sini jawapannya adalah wang pembayaran dari syarikat insurans itu halal diterima jika berlaku sebarang kemalangan atau kematian, kerana wang itu adalah sebagai pembayaran sagu hati. Pembayaran itu merupakan hadiah kepada keluarga si mati tanpa sebarang syarat dari pihak mereka. Saya harap jawapan tu dapat menjawab pertanyaan tadi. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Moga-moga saudara Rashdan dapat jawapan yang diinginkan. InsyaAllah faham kot tadi. Okey, sesiapa lagi ada soalan nak tanya pada ahli panel? Okey, ada soalan dari saudari Farah Amira. Dia tanya apakah hukum memasuki cabutan bertuah. Okey, tadi sebab saudari Nur Izzatul dah jawab, kali ini saudari Nur Sofia pula. Silakan saudari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan tadi. Jadi soalan tadi adalah apakah hukum memasuki cabutan bertuah? Di sini hukumnya ada dua. Ia dijadikan boleh jika tiada sebarang bayaran yang dikenakan semasa kita ingin memasuk pertandingan tersebut. Dan ia boleh menjatuh hukum haram jika kita dikenakan bayaran pada semasa ingin kita memasuki pertandingan tersebut. Wallahu a'lam, harap dapat membantu. Terima kasih. Okey, jawapan yang pendek, ringkas tapi padat. Okey, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Sementara ada masa dan waktu. Kalau tak ada, saya nak menekankan setinggi-tinggi penghargaan pada panel pertama dan panel kedua dan juga Ustazah Wah untuk peluang ini, dan kami minta maaf atas kesulitan pada awal tadi. Sekian, terima kasih.